Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita sambung dalam siri mengenal balik jalan yang benar. Yang lepas saya cerita tentang memahami berapa ayat Al-Quran maksudnya. Kerana bila memahami maksudnya, kita dapatlah cahaya. Ya. Kerana itulah tujuan Quran, untuk menghantar maksudnya, bukan bahasanya. Bahasa itu cuma pengantara. Allah sebut dalam Al-Quran, jika kita tak turunkan dalam bahasa Arab, bagaimana kamu nak faham? Menunjukkan subjeknya ialah faham. Ya. Sekarang kita pergi pada kalimah syahadah. Rukun iman kita pertama ialah beriman dengan Allah. Jadi kita soalkan apakah kita benar-benar beriman kepada Allah dulu. Kita tinggalkan sebentar tentang soal beriman kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari akhirat, qada dan qadar. Betulkan dulu beriman kepada Allah dulu. Dalam rukun iman yang 5, rukun iman yang pertama ialah dua kalimah syahadah atau mengucap dua kalimah syahadah. Kita tinggalkan sebentar soal rukun solat, puasa, haji, zakat. Dulu. Kalimah syahadah. Ramai daripada kita tak lepas yang pertama, beriman kepada Allah dan kalimah syahadah. Tahukah anda bahawa kalimah syahadah tidak ada menurut sekian pendapat tidak ada dalam Al-Quran. Yang saya tahu ada satu hadis yang disebut yang menjadi percakapan Abu Sufyan semasa beliau cuba berunding pengepungan Mekah oleh kumpulan sahabat. Masa tu dah kuat. Selepas perjanjian Hudaibiyah, Madinah dah kuat. Nabi dan sahabat semua dah boleh kepung Mekah, dah boleh tawan Mekah. Abu Sufyan datang berunding dan mereka mendesak dia, mana pendirian dia, dan dia kata, aku nak saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku nak saksi Muhammad tu Rasulullah, dan mereka tinggalkan dia. Jadi itu menjadi kalimah syahadat, ya, yang kita pegang hari ini. Boleh rujuk pada ustaz paling dekat untuk pengasahannya. Kepada saya, kalimah syahadat, ucapan itu, lafaz itu, ya kita sedia pakai, tetapi dalam syariat, bila kita buat berucapan, lafaz, dia ada hakikat. Kalau kita ikut syariat, dia mesti sampai berhakikat. Menurut Syekh Sufi saya, dan kalau kita ikut hakikat, mesti sampai syariat. Kita dalam solat pun, kita sebut usalli falasubi rakatain dan lillahi ta'ala. Kepada wahabi yang salaf, dia pentingkan niat, tak perlu lafaz. Niat untuk berpuasa esok. Menurut wasabi, Nabi tak buat lagu tu. Dia pasang niat. Cuma kita fikir sebentar, apa gunanya lafaz kalau tidak ada niat? Jadi kita boleh buat dua-dua. Tapi kepada saya, lebih penting apa yang dalam hati kita. Kita cinta seseorang, dia bagi kita bunga, dia cakap kata manis, tapi kita tengok dia, kita tak rasa hati dia, tak berguna kan? Begitu juga dalam kalimah syahadat, kita perhati ayat dia. Kita perhati ayat dia. Ayat dia sebut, aku naik saksi. Sesungguhnya aku istiakan, aku naik saksi. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita dengar baik-baik kata itu dulu. Anda yang berucap, anda yang naik saksi, apa bermakna naik saksi? Macam pergi saksi mahkamah. Awak bagi keterangan bahawa ini benar, ini tidak benar, dan awak berani bersumpah dan awak mempertahankan pendirian itu. Jadi begitulah keadaan kita seharusnya. Bahawa bila kita naik saksi, kita kena benar-benar bukan sebut, dalam hati pegang, bukan sekadar sebut. Kalimah syahadah yang sebaik-baiknya, dalam hati kita, diri kita, kita naik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita naik saksi Muhammad itu cuma Rasul Allah. Bila dalam keadaan itu, barulah kita mula dalam proses adalah perjalanan rukun pertama Islam dan rukun pertama iman. Cuba fikirkan,
Jika kita tak lalu rukun pertama ini, bagaimana kita nak pergi solat? Rukun kedua. Ramai orang pergi pada solat. Sebenarnya ramai orang juga, rukun pertama, rukun kedua dia tak buat. Dia sangka dia buat. Dia lafaz saja. Tapi dia tak sembahyang. Dia tak benar-benar naik saksi. Dia berpuasa. Ramai. Saya tahu ramai. Tak payah sebut. Saudara-saudari pun kenal kawan sendiri. Ya? Dia puasa, dia cukup puasa. Tetapi sembahyang tak ada. Tapi sekarang kita tinggalkan amalan dua ini, kita pergi pada kalimah syahadah. Masalahnya kalimah syahadah. Naik saksilah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan naik saksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Ya. Ada beberapa komen ini sebelum subuh ini. Salah teks saya ke ada mana Zaharum justru ada di ceras. Beriman dengan nafas kita. Oh, bagus. Okey, jadi naik saksi ini ada satu kisah. Seorang muazzin di Kelantan, baru saya dengar berapa bulan lepas, di Kubang Kriang. Ini imam masjid Lundang cerita. Kita bincang pasal saka, pasal sihir. Jadi saya ada berbincang, saya ada berjumpa dengan orang yang ustaz, dan orang beramal, dan orang yang kena saka. Saya dengar kisah ini bertahun-tahun. Jadi dia bawa satu cerita, dia kata ada satu cerita seorang muazzin kena buatan, kena gangguan. Dan seorang alim memberitahu bahawa tidak mungkin kerana awak muazzin, awak setiap hari 5 waktu awak melaungkan azan, asyhadu alla ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tidak Tuhan melainkan Allah. Tidak mungkin sihir, syaitan ke buatan orang boleh menghinggapi kamu. Jadi orang alim ni mengajak muazzin tu melakukan sesuatu. Cuba baca syahadah dalam bahasa anda, bahasa Melayu. Jadi muazzin tu tak dapat baca. Mungkin tak biasa baca. Ini masalah kita. Kita asyhadu alla ilaha illallah, tapi tak biasa baca. Aku naik saksi tidak Tuhan melainkan Allah. Jadi dia cuba baca, tak boleh baca. Dia cuba. Akhir dia dapat baca. Gangguan itu berhenti. Ini ada hikmat cerita ni. Sahih tak sahih, wallahualam. Tapi cuba kita fikir. Kalau kita dalam solat, kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dalam hati kita tanam. Orang Parsi, orang Iran satu ketika Syiah membaca solat dalam bahasa Parsi. Okey, ini untuk pengetahuan kita dalam sejarah. Sekarang orang tanya, boleh tak kita solat dalam bahasa Melayu, bahasa kita? Kepada saya, awak perlu. Saya berlafaz dalam bahasa Arab. Saya akan sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, tapi saya akan berhenti. Dalam hati saya fahami maksudnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bila saya nak berdepan dengan ketakutan, tempat gelap, tempat sunyi, saya bukan baca ayat kursi begitu. Saya tanam dalam hati saya, cukuplah Allah bagi saya. Allah pencipta segalanya. You are the creator of everything. Ini yang bantu membina kekuatan sebenarnya. Dan melafaz saja, menjampi saja does not work lah. Tak boleh mengubah apa-apa. Banyak orang sangka kita jampi, dia baca la ilaha illallah 10,000 kali. Apek pernah baca 10,000 kali, Apek masuk tarikat pernah amalkan 5 jam. Baca Allah 10,000 kali 2 jam setengah. Baca selawat 10,000 kali memang tumbang satu hari. Tapi kesan dia kepada saya, kalau ada kesan pun kepada saya jampi, dan ia selain dari Allah, ya, mengharapkan ayat menyelamatkan kita. Syaitan pun tahu baca ayat tu kursi, dia tak boleh selamatkan daripada orang yang tengah baca itu. Mesti ada maknanya. Itu sebab saya kaji maksud dalam ayat kursi, man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Saya kaji ayat tu, tidak ada sesiapa boleh beri syafaat melainkan dengan izin Allah. Di sanalah rahsia syaitan. Kalau syaitan ni dia berbisik, dia akan bisik, apa? Saya boleh bagi manfaat, saya boleh bagi engkau syafaat, saya boleh bagi engkau kebaikan. Dia uji dengan kemewahan. Dia bukan susah, saya bagi awak susah. Itu low level punya syaitan.
KJ kata awak, saya bagi kau susah. Itu low level punya syaitan. High level punya syaitan, man dhal ladzi yashfa'u indahu lil bizni. Lepas tu ya'lamu ma baina aydihim. Ilmu ini high level ni, ilmu tu syaitan boleh masuk. Jadi bila pegang pada bahawa apa syafaat saya dapat pagi ni, subuh ini, tahajud ni, dapat minum kopi ni, adalah daripada izin Allah. Dan Allah beritahu macam mana izin. Izin makna bukan senang awak nak jump in dengan saya. Dan dengan ilmu yang engkau dapat dengan hikmah Allah, daripada masyad, daripada kehendak dia. Dia hendak baru you dapat. Awak dan perempuan kalau dia tak mau, mana awak boleh dapat? Ya. Jadi bila kalimah syahadah ni, kamu naik saksi sendiri. Beritahu hati kamu. Kamu hati bersungguh kata. Jadi awak boleh beritahu begitu. Pertama kalilah engkau mengucap kalimah syahadah. Ramai kita, saya tahu, bila lahir dalam keluarga Islam, dia sangka dia dah Islam. Tidak, dia fitrah. Semua orang, Hindu ke, Kristian ke, Cina ke, India ke, Yahudi ke, Afrika ke, orang putih ke, Iban ke, Kadazan ke, Muruk ke, Bajau ke, Bugis ke, Jawa ke, Mandailing ke, dia fitrah. Orang kata revert. Tak, ini sebelum akil balik, belum Islam. Fitrah. Mesti bezakan. Untuk yang belum akil balik, dah akil balik, engkau perlu naik saksi. Tak kira orang Melayu ke, dah lahir lama keturunan Syekh ke. Kalau tak naik saksi, tak kira Islam ikut takrif rukun-rukun tadi. Saya mengucap kalimah syahadah, tuan-puan pun perlu mengucap, perlu naik saksi. Ini yang saya nak bawa dalam sesi ini, ya. Naik saksi. Biarlah pagi ini, hari ini, kita mula langkah pertama masuk Islam, memeluk Islam, naik saksi. Aku naik saksi, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Aku naik saksi, Muhammad itu pesuruh Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada komen apa-apa ke? Waalaikumsalam. Masjid. Kita nak komen. Terima kasih Awan Syarul, Awan Muhammad. Awe ya Zarum, awe kat mana ni? Kat Kuala Pilah lagi ke, Siminati ke? Oh, masa kita terima kasih lah. Waalaikumsalam. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan upload ke YouTube.